Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi secara langsung dalam ruang bicara. Kali ini kita pilih tajuk yang cukup menarik untuk kita bincang secara bersama. Air Selangor. Apa kata rakyat? Saya nak dengar suara rakyat. Suara dari bawah, apa yang sedang berlaku ini, kemelut apakah yang sedang berlaku, kesudahan yang amat kita harapkan kerana ia sesungguhnya akan beri kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Masalah air Selangor bukan masalah air Malaysia, tetapi Selangor saja. Ini yang akan kita bincangkan. Baik, 0320594624 ataupun 0320594625. Anda dial nombor keramat ini, kita bincang secara bijaksana bersama dengan tetamu yang sudah pun bersedia di studio. Yang berbahagia Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara, dan juga saudara Azizul, sahabat saya, Azizul Hakim Abdul Aziz, penganalisis sosial yang tidak asing lagi. Selamat datang ke studio sekali lagi. Minta maaf lah, last minute baru kita dapat bagi ini. Tapi apapun, ini satu perjuangan untuk menentukan hak rakyat secara keseluruhan. Kita tidak memihak kepada mana-mana, tetapi kita berbincang atas dasar fakta, bukan auta. Baik, saya nak bermula dengan saudara Azizul terlebih dulu. Melihat dari apa yang sedang berlaku masa kini, di mana letaknya perasaan dan juga harapan rakyat yang memang mengharapkan masalah krisis air ini akan terhenti begitu saja? Ya, saya pasti suara saya pada hari ini adalah suara rakyat. Kerana selain saya bergelar sebagai seorang penganalisis sosial politik, saya juga sebenarnya adalah salah seorang masyarakat di Lembah Kelang. Jadi secara tidak langsung tempias isu air ini adalah sudah menjadi rutin kami sebagai masyarakat yang hidup di Lembah Kelang. Tetapi secara asasnya harapan masyarakat dalam isu krisis air ini pastinya kami tidak mahu menjadi viktim ataupun mangsa pergelutan politik. Sebab apa? Kita melihat begini. Apabila perubahan pucuk pimpinan Selangor daripada Tan Sri Khalid Ibrahim kepada Azmin Ali, saya kira secara logiknya melihat projek-projek kerajaan negeri Selangor yang mesra kepada UMNO telah pun dibatalkan. Pertama, Lebuh Raya Kidex. Kemudian projek Langat 2, di mana perjanjian penstrukturan semula air antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini telah mula berlakunya rasa tidak puas hati apabila kerajaan Selangor mempertikaikan isu tanah jajaran paip tersebut. Begitu juga Datuk Maximus mempertikaikan kerajaan Selangor masih lagi tidak memenuhi perjanjian-perjanjian asal yang sepatutnya dimeterai pada tempoh tahun lalu. Tetapi dari mata rakyat, jangan mangsakan kami, kerana pada ketika ini kita mengetahui bulan Mac, cuaca yang panas. Kami sebagai rakyat Selangor juga pernah mengalami satu krisis air, walaupun pada awal pemerintahan perubahan kerajaan dalam penggal yang lalu, rakyat Selangor memperolehi air yang murah, diberikan percuma. Kemudian masuk pula kepada satu episod daripada air yang murah, air yang kuning. Lepas air yang kuning masuk pula kepada satu episod tak ada air. Dan sekarang ini apabila kerajaan persekutuan menghulur bantuan dengan melakukan satu JV, kerjasama politik untuk membantu isu air, saya kira kedua-dua pihak perlu bersemuka membincangkan secara hati ke hati demi rakyat. Datuk, dijulang sebagai pejuang rakyat dalam soal pengguna ini. Saya mengiktiraf itu, Datuk. Cuma satu perkara yang kita lihat, apa yang bakal menimpa pengguna-pengguna khususnya di Selangor ini, kalau kita lihat kemelut ini lebih ke arah politik. Kita lihat MOU ini pun dibincang, ditandatangani dalam tak sampai sebulan sebelum PRK Kajang. Apa ni, Datuk? Bila kita pengguna kan, kita wakil pengguna macam saudara kita juga. Tapi melihat daripada aduan-aduan atau kerisauan yang kita terima daripada pihak orang ramai, ada suara-suara yang seolah-olah telah menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan rakyat tertentu, pengguna tertentu ni jadi jelek, jelak, apa lagi
yang kalau nak boleh bubuh lah. Jadi serabut. Sebenarnya satu berita ni, berita serabut kepala otak. Tak ada makan boleh lagi. Tapi tak ada air. Nak mandi berat, bos. Jangan main-main tak ada mandi ni. Setengah-setengah pada tambah-tambah pada keluarga-keluarga baru kan. Nak mandi terganggu. Hari Khamis malam Jumaat memang berat lah, berat. Jadi siapa nak tanggung? Jadi ini siapa nak tolong jawab kan. Jadi saya pun tak tahu. Kita ni pengguna, kita mempunyai hak tertentu dan kita mahu kepada hak kita, tapi bukanlah kita minta bulan bintang, maknanya air. Tapi walaupun begitu, air tak ada tak boleh. Kalau jet ke kereta tak ada masih tak apa. Jadi ini satu benda yang amat penting yang kita perlu tahu dan pemimpin juga perlu tahu. Jadi bila pemimpin bergaduh, contohnya lah, apa pasalnya pun kadang-kadang rakyat tak mau tahu sangat. Dia nak tekan aja ada air. Yang lain tu soal kedua dah. Tapi kadang-kadang kita lihat politik kita ni pun macam pelik sikit. Sama ada kita nak panggil ini politik kampung ke, politik ulu ke, tak tahulah. Maknanya yang ditarik ke dalam kemelut ini adalah rakyat. Nak buat apa benda, buatlah, tapi jangan menyebabkan rakyat ini terseksa hidupnya. Pasal ramai rakyat ni pun hari ini tidak terlalu senang pun. Tapi adalah air, adalah api, adalah benda. Kita tidak mahu benda ini mengganggu gugat. Orang nak pergi sekolah pagi-pagi, nak buat kuih, nak berniaga. Jadi benda-benda ini walaupun kecil, tapi itu akan menjejaskan ataupun memberi kesan kepada rakyat. Dan kita juga melihat dalam perbincangan-perbincangan yang kita ada, kita kadang-kadang jadi hairan. Sebenarnya kalau kita tengok sama ada negara Jepun ke negara-negara lain kan, orang politik. Tapi bila habis masa politik, maknanya kita ke arah berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat ataupun untuk negara. Tapi politik di sini ni negara kita pergi cerca. Kita pergi kata, dia tidak ada lagi ada satu etik. Agaknya mungkin ada perlu ada satu kaedah untuk menyekat ataupun untuk mengawal etika orang yang berpolitik, sehingga kan sekarang ni agama pun dah bawah politik. Jadi dia dah tak ada macam hilang pedoman. Jadi dia kena, sakit jiwa kita. Dia kena, orang politik pun sebelum jadi calon dia kena ada kelayakan dan juga perlu ujian dan patutnya gitu. Patutnya ada gitu. Tapi masalahnya bila kita lihat keputusan yang dibuat itu, tidak kisahlah agama ke, jual agama ke apa benda, tak kisah. Yang pentingnya menang. Jadi saya tidak mengata kepada siapa-siapa, tapi ini kaedah ini kadang-kadang saya tak tahu sama ada di third world country ke fourth world country ada, tapi kita ni yang menggelarkan diri kita sampai negara maju ni masih lagi terikat, terperangkap dalam isu-isu yang pada kita, isu yang tak menasabah. Isu pijak kepala mak kau pijak kepala bapak. Sudahlah, ini zaman Piramli dulu ni adalah kira-kira macam tu kan. Jadi hari ini kita rasa lebih baik orang politik membahagikan isu-isu sama ada isu ni relevan atau tidak relevan. Jangan isu-isu yang boleh menjejaskan agama, menjejaskan perpaduan. Jadi kita perlu bijak dalam konteks ini. Zul, perkara yang jelas kalau nampak orang duk bercakap kiri kanan di kedai kopi sebagainya, apabila dilihat keputusan yang dibuat oleh Azmin ini, Datuk Menteri Besar Selangor, lebih ke arah dendam kepada Tan Sri Khalid Ibrahim. Jadi perkara ni mungkin juga, walaupun kita duduk dalam jaga, masih boleh bincang lagi rasanya. Arahan itu, wayu-wayu itu mungkin boleh diberi lagi, Datuk. Jadi apakah Azul setuju bahawa ada perasaan begitu, perasaan dendam yang tak sudah apabila perkara-perkara ni terlebih dulu awal telah dibangkitkan? Kerana kalau aku naik, aku akan batalkan. Benda tu telah pun dicakapkan di awal lagi. Zul, saya rasa itu ada kemungkinan besar antara salah satu faktor pembantalan projek air Langat 2 ini. Kerana pada ketika itu Tan Sri Khalid Ibrahim menandatangani projek mesra dengan kerajaan UMNO ini sebenarnya tidak disokong dan tidak dipersetujui oleh Anwar Ibrahim dan juga juak-juak dia orang. Jadi apabila rasa tidak setuju ini, MB melangkaui keputusan daripada pemimpin-pemimpin tertinggi PKR yang tidak mahu projek Langat 2 ini dilaksanakan. Jadi ini adalah masa mereka untuk berubah. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Tetapi kesannya kelihatan kerajaan pimpinan Selangor di bawah PKR mengamalkan dasar flip-flop, iaitu perubahan sekejap macam ni, sekejap macam tu. Jadi kesannya adalah kepada masyarakat. Jadi soal dendam, kesumat,
antara siapa dengan siapa perlu dihentikan. Kerana pada ketika ini yang akan menentukan pucuk kepimpinan mereka adalah rakyat. Sekiranya mereka dapat membalas dendam antara satu sama lain, menteri besar yang baru dengan menteri besar yang lama, maka yang ruginya adalah rakyat. Kerana akhirnya rakyat juga yang akan menimba kesan. Pertama sekali, keadaan air. Kemungkinan rakyat akan berada dalam zon krisis air semula. Itu pasti akan berlaku. Perkara kedua, saya juga melihat media masih lagi mengambil kenyataan-kenyataan bekas MB Selangor. Jadi, wujudnya perlagaan antara dua MB ini tadi melihatkan kami sebagai pengguna melihat daripada kacamata hak konsumerisme, bukan lagi sebagai agenda politik untuk mempertahankan siapa betul, siapa salah yang seperti dikatakan oleh Datuk Nazim sebentar tadi. Jadi bila konflik ini daripada krisis politik yang ada wujudnya persaingan individu merebak kepada dasar dan polisi dan akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Hentikan tindakan tersebut. Dalam perjanjian MOU tersebut, duduk semula, bincang semula, bukan isu individu, tetapi isunya ialah rakyat. Tetapi saya yakin Azmin Ali membuat tindakan tersebut sebagai Datuk Menteri Besar adalah masa dan ruang untuk mendapat publicity politik, untuk mendapat perbatuan politik, mileage politik. Kerana hari ini pemimpin-pemimpin utama pembangkang semuanya sudah tidak ada. Kalau kita tengok, Anwar Ibrahim sudah menjadi sudah berhijrah. Lepas tu PAS juga sudah ketiadaan tokoh hebat mereka. DAP pun sudah tidak ada. Jadi ini adalah masa untuk calon-calon pemimpin-pemimpin baru PKR mencipta nama. Jadi untuk nampak taring, garang sikit, mengeksploitasi isu air ni. Tapi Azmin garang mau nampak lembut juga. Tetap begitu. Baik, kita ambil pemanggil di talian. Saudara Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Cik Dola. Nak tanya sikit dekat ahli panel. Ini tentang apa ni, rakyat Selangor ni. Saya tak faham lah. Sebelum election pilihan raya umum dulu, kes ni berbangkit banyak kali. Dan air dicatulah macam-macam lah. Tapi bila pilihan raya umum baru ni, rakyat masih lagi pilih ni PKR dan sebagainya. Jadi apa pandangan ahli panel tentang rakyat Selangor itu sendiri? Terima kasih. Nasib baik Cik adalah orang Negeri Sembilan. Baik. Saya sebenarnya Datuk Nazim ada panel yang kita bincangkan dulu. Dia sebut soal ini bukan masalah air negara. Itu silap. Hanya masalah air di Selangor saja. Ini yang kita nampak bahawa kadang-kadang keputusan politik ini memberi kesan yang berpanjangan. Tetapi macam Cik Dola sebut tadi, Datuk, pada pemikiran Datuk yang kita boleh nampak jelas ni, kenapa masih lagi ada yang bagi kepercayaan tu? Masalah dia, rakyat ni dia mudah, rakyat Malaysia lah terutama kan, kadang-kadang dia taksub dengan cerita-cerita. Contohnya bila tidak ada air di Selangor, ada kawan-kawan yang parti tertentu, air tak ada di Selangor. Bila ada gangguan daripada nanti kawan dia kata saya tak adil pula. Tapi tak apa, cerita dia dia boleh menyalahkan. Ini Syabas ni mesin tak ada, jadi dia menyalahkan. Maksud saya, kita ni yang nak mandi ni, tapi sementara kita boleh tak boleh mandi ni, kita nak salahkan orang lain, kita nak salahkan ni kerajaan buat agreement tak betul lah. Jadi saya pun sebenarnya kadang-kadang melihat perkara ini sebagai satu gangguan fikiran sebenarnya. Cuba kita lihat je, ini kalau kita ikut sejarah dulu, masa kita buat United Engineers buat jalan itu, ingat tak silap saya lah, pembangkang mengambil tindakan mahkamah terhadap United Engineers. Tapi kalau kita tidak adalah jalan-jalan yang dibuat oleh highway yang ada hari ni yang pun telah padat, cuba bayangkan kalau kita mengambil itu sebagai satu, kalau katakan pembangkang dapat mengambil tindakan,
tidak ke pengguna hari ni terseksa ni jalan-jalan yang tak siap ni. Pasal kita sebut tadi kidak sama benda kan. Pasal ini kita nak pakai. Jadi kadang-kadang kita orang berpolitik ni, saya rasa nombor satu, dia kena juga berlapang dada. Dia kena juga berjiwa besar. Janganlah dulu saya teringat satu kes yang diambil oleh seorang pembangkang terhadap masa tu Dr. Mahathir pasal bawa kereta, kononnya kereta tak ada road tax di Jambatan Pulau Pinang. Pada saya kan ini kan isu memalukan lah. Grow bigger lah. Grow become, kita ni perlu ada become magnanimous dalam apa yang kita buat. Jangan kita boleh pergi mengangkak pun, pergi nak pergi pada orang mengangkak, melata. Sedangkan kita boleh berjalan kan. Buat betul-betul lah. Jadi kita kecewa. Kita cukup kecewa dengan perkara-perkara yang dia ambil itu saja nak membawa isu. Sedangkan hari ini patutnya kita telah lebih maju. Kita kena ada gentleman lah sikit. Jadi sekarang ni orang yang gentleman silap boleh rugilah. Tok, kita nak bincang lagi lanjut lepas ni Tok. Tapi sebelum kita berehat, kita nak ambil pemanggil di talian Cik Zubir dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cik Zubir. Waalaikumsalam. Silakan. Pendapat saya lah bagi tiga orang panel ni, bagi saya senang saja. Tak payah kita nak gaduh-gaduh air ni. Betul. Selangor sungai banyak. Apa banyak. Cuba contoh ambil logik air di Sawah Raja Negeri Sembilan tu. Dia buat empangan sedut air tu. Dia tidak melibatkan hutan beribu-ribu hektar tenggelam apa. Sungai banyak Selangor ni, buat empang kecil sedut air tu. Itu yang cuba contoh, cuba buat macam dekat kampung Sawah Raja Kota di Sembilan tu. Itu lagi bagus. Kalau melibatkan belian ringgit air Pahang, buat terowong, beli air beratus juta, bayar tahun, baik-baik ajak Selangor sedut air laut tu, kita proses lagi senang. Kita sodut air laut tu. Lagi senang. Tak perlu gaduh pun. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih. Kerana kita nak sedut air di depan ini, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbincang mengenai air Selangor, apa kata rakyat. Saya bagi ruang yang seluas-luasnya kepada anda untuk bercakap dengan panel tentang air Selangor. Apa kata anda? Jumpa lagi selepas ini. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih. Saya rasa seronok kerana studio director kata malam ni jam telefon, kerana yang tajuk yang kita bagi ni, air Selangor, apa kata rakyat. Kita nak dengar apa pandangan anda. Sudah ada di talian kembar saya, Haji Dahlan. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan air Selangor ni, dia terlibat dengan technicality undang-undang. Rakyat tak faham benda ni. Betul. Jadi yang saya heran ni, Jabatan Penerangan dia tubuh duduk diam duk warik duit di rumah lah. Mengapa Jabatan Penerangan tak turun on the ground, pergi penerangan pada semua agensi kerajaan, pada NGO supaya rakyat dapat jelas mana is involved. Tidak ada merunding jari antara satu sama lain. Terima kasih. Okey. Pendek, pedas dan
Betul juga apa yang dia kata, Azizul. Dia kata kita ada agensi yang boleh memberikan penerangan. Sebelum saya pergi kepada masalah ini, Haji Dahlan tadi mengulas mengenai kewajipan dan juga harus ada kesanggupan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan kepada rakyat. Banyak yang tak faham. Ya, sebab ia memang melibatkan term and condition, syarat-syarat yang diperakui oleh kedua-dua belah pihak antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan MOU tersebut telah pun ditandatangani. Jadi saya kira apabila berlakunya usaha pembatalan daripada sebelah pihak, maka sebelah pihak satu lagi akan merasa tidak berpuas hati. Dan inisiatif pembatalan itu dibuat kerana merasakan perjanjian tersebut telah pun dilanggar. Jadi kedua-dua belah pihak ini ada alasan ataupun reason yang mendesak mereka untuk membatalkan perjanjian. Itu isunya. Persoalannya, memang perkara teknikal yang sebenarnya rakyat pun kurang faham. Rakyat seperti mana kata Datuk Nazim tadi, buka aja pilih air, kalau boleh janji keluar air ada. Air. Tak ada bising. Bila buka pilih air, tak keluar air, siap kau. Nahas. Itu adalah daripada aspek mentaliti rakyat. Soalnya, dalam hal ini siapa yang ingin menjernihkan keadaan yang keruh? Sepatutnya media. Belum lagi sehingga sampai kepada peringkat agensi-agensi yang berkuasa. Sebab itu apabila saya melihat media hari ini lebih hidup, syarikat-syarikat media ini hidup apabila isu kontroversi. Jadi mereka mencari jalan untuk melagakan, mereka mencari jalan krisis untuk diletakkan di muka hadapan dan akhirnya misunderstanding, salah faham di pihak masyarakat. Tetapi sekiranya perkara ini masih berlarutan, saya rasa perlu ada agensi yang menjelaskan. Pertama, di pihak kerajaan negeri sendiri perlu menjelaskan. Kedua, daripada pihak kementerian di pihak kerajaan persekutuan. Cumanya, saya nak tambah sikit apa yang Datuk Nazim cakap tadi, iaitu walaupun kerajaan Selangor tidak berjaya secara total dalam isu air dalam penggal yang lepas, kenapa rakyat masih lagi mengundi? Sebagai salah seorang yang hidup di Lembah Kelang, apabila kita buka air, kita guna, pada era yang dulu, harganya sebulan dalam RM30. Tetapi, dalam era penggal di bawah Tan Sri Khalid Ibrahim pada ketika itu, dengan percumanya dalam jumlah 20 meter padu kepada setiap rumah, bila kita buka air, kita mandi, kita gunakan untuk harian, harga itu turun. Jadi hari-hari, setiap bulan kita menerima bil elektrik tersebut, kita dapat merasakan pengurangan dan penjimatan. Itu faktor kejayaan PKR masih lagi kekal di Selangor. Itu perkara yang boleh kita fikirkan juga. Itu perkara yang boleh difikirkan. Tetapi sekiranya Azmin Ali, Datuk Menteri Besar, masih lagi berdegil dan ego untuk membatalkan perjanjian, risikonya orang tua yang duduk flat, ketiadaan air, menunggu air dekat lori, bawa besen, bawa baldi, naik tangga sampai tingkat 8, tingkat 10. Ini akan memberi kesan politik sendiri kepada PKR di Selangor. Datuk, saya kira ini kita boleh bagi contoh lah. Kalau sebelum ni kita nampak Datuk Menteri Besar masuk ke longkang, cuci longkang kan. Apa kata kalau ada krisis air, kita minta Datuk Menteri Besar Azmin bawa air daripada bawah naik tingkat 10. Boleh 10 hari, yang ingat dia lutut habis lah rasa. Datuk rasa macam mana tu? Dia tu, itu betul. Tapi balik cerita, mungkin Melayu mudah lupa. Jadi, dan mudah digula-gulakan. Jadi ini juga mungkin satu ploy politik, saya tak tahu. Tapi apa pun, macam kita cerita daripada mula tadi, at whatever cost, pengguna tidak harus dijadikan mangsa kepada apa jua perancangan ahli-ahli politik ini, kerana kita tidak boleh ambil resiko. Cuba katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada air, ni satu benda yang bukan main-main. Kita hanya boleh merasai bila kita rasa lah, ke tidak, alah tak ada masalah. Jadi ini satu benda yang rakyat juga perlu sedar, dan rakyat juga jangan mudah digula-gulakan. Agaknya rakyat kita ni terlalu mudah digula-gulakan. Bila cakap macam ni, bila lupa lah sebenarnya kita baru lagi angkut air awal ni, tapi lepas tu dah lupa balik. Bila kita cerita pasal lain, dia mudah diperkotak-katikkan ataupun diperguna. Maknanya kita patutnya jadi pengguna, tapi kita dipergunakan oleh politik-politik orang untuk benefit orang-orang tertentu. Jadi
Saya rasa tiba masanya rakyat perlu lihat, rakyat perlu berfikir. Pasal selama hari ni mungkin kita kurang berfikir sikit, fikir dan tengoklah. Tengoklah isu-isu ni menasabah ke tidak. Siapa-siapa pun yang jadi tokoh politik ni, apa yang dia buat ni betul ke tak betul. Kita tidak kira siapa dia. Kita perlu kebenaran. Kita perlu keadaan yang sebenar. Kalau mereka ini berpolitik, memang banyak orang politik ni banyak menipu kan. Orang kata kalau tidak tak boleh, kalau tak menipu. Tapi kita memilih orang yang boleh deliver. Boleh berbuat sesuatu. Jangan cerita tak juga buat. Cerita nak laksanakan inilah itu segala benda, tapi tak juga jadi. Jadi kita harap kita ni pergi ke era yang melaksanakan walk the talk lah. Dan pengguna juga perlu menilai. Menilai betul-betul lah. Jangan dapat gula-gula, dapat duit jadi, dapat air potong RM20 pun jadi. Jadi rasa sudah tiba masanya kita menjadi pengguna yang bijak, yang boleh dihormati. Pasal selagi kita mudah ditipu, selagi itulah orang menipu kita. Pasal kita yang cari keadaan yang begitu. Maknanya kita merelakan diri kita ditipu. Nak berapa lama lah ditipu. Tengok yang terbaik, pilih yang terbaik yang boleh buat kerja. Wakil rakyat kita pun pilih yang boleh buat kerja. Dan wakil rakyat pun biarlah ada etika. Maknanya jangan sebab oleh kerana kita pembangkang, kita mesti bangkang. Jangan pilih kerana handsome jadi menteri besar ni kan. Itulah kadang-kadang dia pilih handsome tu ada masalah juga. Ataupun kalau handsome kita boleh jadi menteri besar. Baik, kita buka talian kepada anda di talian 0320594624 ataupun 0320594625. Air Selangor saya serahkan kepada anda untuk berkata apa saja. Kita nak dengar suara hati rakyat tentang apa yang sedang berlaku ini, kerana kita bimbang krisis pada 2012 yang lepas yang begitu teruk sekali. Umur 50 kena bawa 2 baldi naik ke atas. Bayangkanlah, kita tak mau ini. Dan kita harap saudara Azmin Ali, Datuk Menteri Besar dan juga pihak-pihak yang lain dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera. Baik, ada pemanggil di talian saudara Mio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Waalaikumsalam. Ya, terus cakap. Saya ada nak beri pandangan. Ya. Iaitu pada petang ini atau malam ini kita bincangkan tentang isu air Selangor. Ya. Patutnya pihak yang menyampaikan siaran ini menjemput seorang wakil daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ya. Kerana kita lihat kedua-dua ahli panel ini sebenarnya seolah-olah anti Kerajaan Selangor. Mereka memberi pandangan secara mengkritik Kerajaan Selangor. Berat sebelah. Sedangkan Kerajaan Selangor itu yang mengendalikan isu air. Ya. Jadi untuk mendapatkan satu keadilan dalam isu air ini, eloklah kalau kita jemput seorang wakil daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk duduk bersama panel dan beri pandangan. Baik. Kerana rakyat di Selangor ni memang menyokong Kerajaan Selangor tu. Yang kedua, ada disebut tadi iaitu apabila Tan Sri Khalid menandatangani perjanjian air itu tidak dipersetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebenarnya bukan begitu. Saya bukan seorang ahli politik. Saya seorang rakyat biasalah. Apa yang saya tahu ialah parti, ketiga parti dalam Pakatan Rakyat telah melantik seorang bagi setiap parti untuk berbincang dengan Menteri Besar tentang isu air. Tetapi Menteri Besar tidak pernah, Menteri Besar ni Tan Sri Khalid lah, tidak pernah menjemput mereka ni datang untuk berbincang. Dan dia buat secara sendiri-sendiri. Oleh itu ahli panel tidak patut memberi sokongan yang begitu gigih kepada Tan Sri Khalid, sedangkan dia menentang kehendak parti. Bayangkan kalau Tan Sri Khalid tu dia Menteri Besar kepada Kerajaan Barisan Nasional. Adakah ahli-ahli panel tu nak menyokong dia kalau dia buat sesuatu membelakangkan Barisan Nasional? Sedap Oleh itu saya harap dapat pandangan daripada ahli-ahli panel. Terima kasih. Secara rasional, adil dan saksama bagi kita semua rakyat Malaysia. Tak apa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Mio. Satu luahan perasaan yang cukup baik. Saya tahu Datuk Nazim dan juga Azizul akan menjawab dari segi rasionalnya. Dan saya memang sokong juga yang Cik Mio sebutkan tadi. Saya nampak dua panel yang memang berat sebelah sikit malam ni.
Yang berat sebelahnya dia. Saya tak berat sebelah. Datuk pun ada berat sebelah kat sikit tadi. Tapi saya nak beritahu. Yang kita kata, dia sebut tadi kita sokong Tan Sri Khalid. Saya pun tak berapa nak sokong Tan Sri Khalid. Hari ni dalam Facebook, kalau kita tidak sokong siapa-siapa, kita pengguna. Kita nak cerita. Penjelasan. Kalau saya dedahkan apa yang diluahkan dalam Facebook hari ni, Datuk Rizalman Mukhtar, Ketua Bahagian Banatul Razak, dia kata tak pasal-pasal aku kena bekerja. Tan Sri Khalid dibayar 13,000 gaji. Dia tak buat kerja sekarang. Di parlimen. Siapa yang jadi mangsa? Mangsa dia rakyat. Itu yang sebenarnya yang kita panggil. Dan kita bincang. Saya macam ni. Saya lebih bercerita mengenai kita dan politik kita. Sebenarnya daripada zaman dulu lagi, dia politik ni macam-macam lah. Datuk, saya tanya Datuk sebelum ni, betul ke Datuk berat sebelah apa yang Datuk bincang tadi? Saya rasa saya tak berat sebelah. Datuk tadi. Saya tak rasa saya berat sebelah. Saya rasa kita tapi Cik Mio rasa Datuk berat sebelah. Mungkinlah pasal apa yang kita cakap tu betul, jadi berat sebelah. Bukan, dia cerita macam ni. Saya daripada dulu lagi, saya masa kecil-kecil lagi, saya biasa pergi kampung, cerita di kampung. Bila kononnya nak pilihan raya, dia orang bubuh tiang, dia hantar tiang elektrik. Bila kalah je angkat tiang elektrik balik. Angkat balik. Cabut balik. Jadi, saya tidak kisah siapa dia. Maknanya, saya mahu, yang kita mahu adalah orang berpolitik ini biar sampai level yang dihormati. Saya tak kata siapa-siapa, sesiapa saja bila cakap, pegang. Saya tak kata, ini bukan nak mendefend saya tak kata saya bagi ruang Datuk, nak defend pun tak apa. Kalau kita dah cakap, kita pegang apa yang kita cakap dan biar yang kita cakap tu betul. Jadi perjuangan kita betul. Siapa yang perjuangan tak betul, dia rasalah pedasnya. Maknanya sesiapa saja. Pasal kita tak nak berjanji. Ada juga macam saya sebut tadi, menteri-menteri kita pun berjanji juga. Bukan tidak berjanji, tapi menteri semuanya sama. Kita nak biarlah dia orang menjadi ahli politik yang menolong, yang bertanggungjawab. Betul cakapnya. Saya kadang-kadang, kita sebab contohnya saya sebagai seorang aktivis Persatuan Pemuda Islam, saya berdepan contohnya dengan seorang ahli politik, Nik Nazmi lah, saya ceritalah terang-terang. Nak bawa orang nak menolong satu kes dululah. Kita terbuka, kita nak bawa orang yang nak minta tolong, dia berniaga dan dialah antara seorang-seorang di kawasan PJ yang semuanya orang bukan Melayu, bukan Islam yang berniaga. Jadi bila saya bawa jumpa dia, saya kata ini seorang saja peniaga Melayu yang ada kilang di sini, tolonglah dia. Apa dia kata? Oh, kita di sini tak kira siapa, Islam tak Islam sama. Saya rasa itu satu benda yang tidak bijak. Benda yang tak mensabar. Pasal kita yang seorang ni bila tak ada, kenalah ditolong supaya adalah perwakilan dalam perniagaan tersebut. Jadi tidak seharusnya benda yang kita tidak suka aja, yang kita rasa tak kena, jadi kita kata orang berat sebelah. Pasal kita ni cuba bukan saya suka Tan Sri Khalid, saya tak suka, bukan saya dapat apa pun. Saya tak ada benda yang saya nak daripada dia, dan tak ada benda yang saya dapat daripada dia atau persatuan dapat. Tak ada benda. Tan Sri Khalid dengan Azmin, Datuk lebih suka yang mana? Tak tahu, sama je kot. Sama ya? Sama je. Yalah, baik, tak apa. Kita akan bincang. Saya bagi ruang kepada Azizul untuk bercakap tentang apa yang dibangkitkan oleh Cik Mio tadi. Kerana kita malam ni kita bercakap tentang apa kata rakyat. Saya juga rasa bangga kerana Cik Mio menegur panel secara terbuka. Gentle dengan perkataan yang begitu orang kata jelas, bertanggungjawab dan berani. Rakyat Selangor macam ni lah. Mesti kena berani. Ini rakyat Selangor juga. Rakyat Selangor. Baik. Azizul akan jawab selepas ni kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni. Air Selangor, apa kata rakyat? Kalau anda berani, hubungi kami di talian 0320594624. Jumpa lagi selepas ini. Pemirsa, salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan.
Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Ais Selangor, Apa Kata Rakyat. Saya membuka talian seluas-luasnya kepada anda. 03-2059-4624 ataupun 03-2059-4625. Lontarkan apa saja tentang isu ini. Tak kira lah anda nak kritik ke, nak cakap tentang dua panel berat sebelah ke, terpulang pada anda. Asalkan tidak mencarut, bahasa yang kita gunakan beradab. Kerana itu kita perlu amalkan sampai bila-bila. Baik. Masih kekal dengan Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang dikatakan berat sebelah sebentar tadi, dan juga saudara Azizul Hakim Abdul Aziz, penganalisa politik dan juga sosial yang masih lagi belum kesempatan untuk menjawab apa yang dituduh oleh Cik Mio tadi. Baik, kita ambil pemanggil dulu, terlebih dulu yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Tuan Haji. Tuan Haji, silakan. Halo. Ya, kita dengar. Ini Raja Mahmud ni. Ya, Tuan, silakan. Dah pasal isu air tu. Ya. Dah rakyat Selangor bukan pasal air juga. Rakyat Selangor ni yang sokong PKR ni pasal pemimpin UMNO yang dulu. Okey. Bukan pasal air. Betul. Jadi air tu kira perkara kecil. Kecil lah. Jadi tak kecil lah, kalau tak boleh mandi, nyaya juga aja. Iyalah, tapi yang tu perkara kecil lah. Yang boleh diorang merentah sampai 2 penggal tu pasal diorang tak suka yang dulu pemimpin dulu. Pemimpin dulu. Jadi nak cakap yang 2 panel tu berat sebelah, bukan 2 panel, 3 berat sebelah. Sekali dengan saya. Sebab saya selalu nonton rancangan ni, saya nampak. Saya memang mengakui saya berat sebelah. Dah, lain kali kalau macam isu apa-apa macam isu air, saya setuju dengan Cik Mio cakap tu. Saya setuju sangat. Lain kali kalau ada benda-benda yang kena mengena dengan Selangor, panggil orang Selangor. Kena mengena dengan apa-apa, panggil orang yang betul, yang boleh jawab, betul. Yang boleh jawab. Tu je. Baik. Jadi yang pasal air tu kira rakyat Selangor ni dia tak kisah sangat. Sebab apa, dia nak pemimpin yang betul-betul boleh memimpin Selangor. Itu saja saya nak cakap. Baik, terima kasih. Dia kata yang nak betul-betul boleh memerintah Selangor. Saya nak bagi kepada Azul. Azul ni dah terbungkam lama ni. Saya sebagai pengacara pun berat sebelah. Berat sebelah. Berat Dia nampak berat. Saya mengakui saya berat sebelah tu. Silakan. Itulah kita tengok, bermula dengan 2 panel berat sebelah, merebak kepada 3 orang pula sekali berat sebelah, dan saya nak kata 4 orang termasuk Cik Mio tadi pun pula berat sebelah juga. Sebab dia, apabila kita melihat kalau seseorang tu dah pakai cermin mata hijau, kalau warna putih pun orang itu neutral, dia akan nampak hijau. Kerana dia dapat memang pakai cermin mata hijau. Sebab itu rasional saya berada di atas kerusi ini bercerita dan berkongsi pendapat, kerana saya adalah sebahagian daripada rakyat Selangor. Entiti kehadiran saya ini sebenarnya adalah mewakili masyarakat. Sebab apa kata rakyat. Tapi dalam sesi pada malam bukan mewakili ini Pakatan Rakyat. Bukan mewakili Pakatan Rakyat ataupun bukan mewakili kerajaan Selangor. Sebab ini apa kata rakyat. Jadi saudara Mio perlu faham apa kata rakyat. Tidak perlulah wakil kerajaan Selangor. Sebab kerajaan Selangor perlu menerima
respon daripada orang seperti saya sebagai salah seorang daripada masyarakat. Tetapi adakah apabila saya meluahkan rasa tidak puas hati saya mencerminkan undi saya yang rahsia? Kita tidak tahu. Jadi di situ kita tidak boleh cepat untuk menghukum ataupun meletakkan sesuatu warna kepada seseorang berat sebelah dan sebagainya. Sedangkan dalam ulasan saya tadi, saya ada juga memberi peringatan kepada kerajaan PKR bahawa sekiranya tidak perkara ini menemui jalan buntu dan tidak dapat diselesaikan, PKR akan berdepan dengan satu masalah besar pada PRU akan datang. Itu adalah tanda saya begitu prihatin kepada masa depan parti tersebut. Jadi sebenarnya kehadiran ataupun panggilan Cik Mio boleh bercakap seperti itu melambangkan kita semua ini adalah neutral. Kebebasan bersuara yang kita berikan kepada mereka. Malah kepada Raja Mahmud tadi pun kita bagi ruang juga. Jadi kadang-kadang ruang itu orang tidak nampak sehingga terpaksa dijelaskan. Tetapi dalam isu air, apa kata rakyat sebenarnya bukan individu-individu seperti saya saja sudah tidak berpuas hati. Kalau kita tengok di blog di media sosial sudah mula ada gelombang, peniaga-peniaga juga sudah tidak berpuas hati. Syarikat-syarikat kerana air ni digunakan untuk proses menggerakkan ekonomi. Dalam dunia ni 70% diliputi oleh air. Dalam badan kita ni 70% diliputi oleh air. Air ini menggerakkan segala-galanya. Dan dalam bidang industri, Selangor sebuah antara negara yang maju, bergantung kepada perindustrian, perkilangan, pembangunan fizikal memang memerlukan air. Saya kira sebagai rakyat Selangor yang sebenarnya neutral, tidak menyebelahi mana-mana pihak, saya rasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu duduk semeja. Kita dah tengok Ustaz Kazim dengan Dr. Asri pun dah mula duduk semeja, alhamdulillah. Kita contohi macam mana kerajaan Negeri Sembilan dengan kerajaan Melaka buat perjanjian air, boleh bersama-sama. Jadi kenapa mereka boleh, kenapa Selangor dengan kerajaan persekutuan tidak boleh? Demi rakyat. Jangan kita namakan kita ni pakatan rakyat, tapi kita berpakat untuk memangsakan rakyat. Dia guna perkataan pakatan ni, pakat ni memang ke arah kadang-kadang benda yang tak baik, kan? Dia tak ada berat sebelah tu. Ni saya nak jawab pula. Nak jawab. Nak jawab pula. Sebagai pengacara yang dianggap berat sebelah tadi, saya menjawab bahawa setakat ini sepanjang sejak 2008 sampai sekarang, saya sebagai pengacara ni, kita dah jemput macam-macam, Tony Pua, Teresa Kok, Datuk Usam Musa. Masa tu dia dah tak sebut kita berat sebelah. Saya panggil, kita bicara. Dah jemput lah pun. Dah jemput. Baru-baru ni pun kalau tengok kan. Jadi ini perkara yang tuduhan tu saya menafikan lah. Walaupun dilihat seperti berat sebelah, ada juga kadang-kalanya, kan? Macam yang dia orang tadi. Atas kebenaran. Atas kebenaran. Kalau you wakili hijau, makna hijau lah you, kan? Baik, ada pemanggil di talian dari Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Dahlan cakap dengan Cik Dahlan. Ya, silakan. Saya Ahmad Sabil, Cik Dahlan dari Sungai Petani Kedah. Dari Sungai Petani. Ya, Cik Sabil, silakan. Yang sebenarnya bukan tiga berat sebelah. Seorang Cik Dahlan tak berat sebelah, Cik Datuk Nazim budak. Cik Dahlan budak. Apa nama? Azizul dia berat sebelah. Tiga berat dah. Saya tak setuju. Okey. Lagi satu saya cadang ni macam ni lah. Panggil Azmin lah lagi bagus mai besok. Itu kita try. Dia tengah try dia dengan jemput Azmin. Kita jemput Azmin dengan Tan Sri Khalid. Tadi dia hantam dalam kemarin. Sedaplah tengok, dia kata takkanlah apa nama ni. Saya lupa Daulatan Selangor yang Seketuan ambil balik. Ya. Kena faham lah kan benda ni. Tak apalah, nanti saya telefon lain kali lah. Terima kasih. Terima kasih Cik Sabil. Terima kasih. Saya cadangan Cik Sabil bagus juga. Walaupun dalam lawak, nanti kita try cuba dapatkan penerbit, cuba dapatkan Tan Sri Khalid dengan Saudara Azmi. Biar saya duduk sini jadi batu api pula. Bukan dia berat sebelah, jadi batu api. Baik. Pemanggil daripada Sabah, Datuk Gulam. Assalamualaikum. Datuk Gulam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Datuk. Ya. So saya berpendapat, saya ingat Menteri Besar Baru Selangor itu dia nak uji rakyat Selangor. Kerana apa yang terjadi sekarang
Pakatan tu begitu kuat sangat. Sehingga 80% kemenangan. Jadi dia nak uji Raja Selangor tu. Kerana Raja Selangor pun sebelum ni tidak mendapat apa-apa kerana mereka mampu. Mereka nak minum air mineral water pun boleh. Dia nak uji sajalah. Mungkin pilihan yang akan datang pun dia orang pasti menang juga. Tapi ujilah. Orang-orang kita Melayu begitu cakap, pandai bercakap. Tetapi bagaimana kita nak membantu orang-orang kita Melayu di bawah ini yang tidak berapa pandai ini supaya mereka hidup dewasa seperti orang-orang Cina. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Datuk Nazim, tadi ada seorang pemanggil dia sebut air ni masalah kecil. Datuk bersetuju dengan tu? Jangan berat sebelah, jawab terus je. Sebenarnya pada kita pengguna, air di nombor satu masalahnya. Pasal kalau kita tidak ada air, hancur kita. Takut dia ni bercakap dengan mulut, hati tak? Kan? Kalau tak ada air tu, bini kat rumah mesti berontak macam tu. Memang, bukan bini je, kita pun berontak kita bersama lah. Jadi rasanya daripada sudut pengguna, memang benda ni adalah isu yang amat penting dan ahli-ahli politik perlu melihat isu ini adalah isu rakyat yang betul-betul relevan, yang perlu ditangani, yang patutnya dikeluarkan semua isu-isu politik. Maknanya ia tidak seharusnya mempunyai elemen politik. Buat kerja, selesai, lepas tu politik masa lain ataupun keadaan lain. Pasal ini dia satu risiko yang amat besar. Bila benda ni terganggu gugat, dia punya implikasi tu, dia macam ambil exam. Kalau exam, masa exam tu tak ambil exam, nak kena ambil, dia tunggu setahun lagi. Jadi saya rasa pengguna harus menggunakan kesempatan ini juga untuk menilai. Pasal kita lihat setakat ini ujian kepada ahli-ahli politik ini sebelum ini mungkin tidak jelas pasal benda ni semua ada. Jadi hari ini adalah peluang untuk menguji kita pengguna dan juga ahli politik. Sama dia gagal ke tak gagal ke, macam kita tengok contohnya kalau kita lihat semasa Tun berapa tahun politik kita agak stabil. Kita maju ke depan walaupun banyak masalah, tetapi itu satu ujian ketahanan kepimpinan. Tapi mungkin kita tidak lihat lagi daripada sudut sebelah sinilah macam mana mereka menguji ahli politik mereka, sehingga kan kadang-kadang benda yang tidak dipersetujui dibawa ke jalanan. Adakah itu cara alah baru atau keadaan baru, kita pun tak tahulah. Tapi kita pengguna mudah, kita tak nak ada masalah, kita nak buat kerja seperti biasa, setahun sekali kita 5 tahun sekali kita undi, cukup. Tapi kalau dah hari-hari jadi politik ni letih lah. Baik Datuk, kita pun letih bercakap tentang, kita jawab apa yang orang kata kat kita tadi tu. Kita letih, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, saya pun malam ni rasa tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Sebab pertama kali orang kata saya berat sebelah. Pertama kali Walaupun saya memang berat sebelah tu. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Not because I like to travel. I travel so I can say this. What you're looking for is inside of you. And you should be in peace. Vikram Rawat has been traveling for 40 years, inspiring people around the world to find peace within. I go and I talk to people, and I present them with the possibility of themselves discover the peace that lies within you. Latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrupkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia. Bukan kami yang membangkrupkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama
agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara. Air Selangor apa kata rakyat. Kita ada 5-6 minit. Sayang sekali. Saya nak terima pemanggil banyak lagi macam Cik Mio tadi. Baru sedap kita berdebat. Azizul, secara keseluruhan rangkuman terhadap perbincangan kita ini, kita sebenarnya menyuarakan suara rakyat di peringkat bawah tanpa mengira soal-soal fahaman politik. Mungkin Azizul yang dianggap berat sebelah tadi nak defend sikit lagi perkara tu. Saya sebagai pengguna di Selangor merasakan prioriti yang perlu diberikan oleh kedua-dua belah pihak, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah persefahaman. Isunya adalah tentang status tanah, iaitu Kerajaan Selangor tidak berpuas hati apabila tanah tersebut ingin dimilik sahkan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi Kerajaan Persekutuan pula merasakan bahawa tanah itu adalah hak milik Kerajaan Persekutuan. Sedangkan Kerajaan Selangor merasakan semua tanah di Selangor adalah hak milik Kerajaan Negeri. Jadi tentang status tanah jajaran di mana paip tersebut dibuat menjadi hak milik siapa, perkara tersebut adalah perkara yang boleh dibincangkan demi rakyat. Kerana kita kena tahu bahawa sekarang ini kalau kita melihat kepada weather forecast, iaitu kaji cuaca, bahawa Malaysia, negara kita sedang berdepan perubahan iklim, iaitu daripada iklim khatulistiwa yang sudah tidak tetap, di mana perubahan kepada kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Malah dijangkakan bulan Mac hingga bulan Mei ini adalah satu suhu yang agak panas yang boleh menyebabkan kepada kemarau. Daripada episod yang sebelumnya kita berdepan dengan banjir, hujan yang terlampau lebat, dan kita juga akan berdepan dengan satu masalah kemarau. Jadi masalah kekeringan ini bukan sahaja akan menyumbang kepada penyusutan air dekat tangki, air dekat empangan, tetapi ia juga akan memberi kesan kepada keseluruhan akibat daripada cuaca. Cuaca iklim ini jangan terheret kepada cuaca politik. Itu sebagai rakyat kita tidak mahu terpengaruh bahawa cuaca politik ini perlu bertindak secara profesional. Kerana Datuk Menteri Besar sebagai Menteri Besar bukan mewakili parti. Mana-mana parti, betul. Itu yang paling penting. Dan Kerajaan Persekutuan juga bukan mewakili mana-mana parti. Ia sebagai kerajaan pemerintah. Dan saya rakyat Selangor, salah seorang yang telah pun hadir ke sini, dah buat survey. Saya dah tanya orang, kawan-kawan, jiran sebelah rumah Melayu, Cina, India. Inilah kehendak kami bahawa kami perlukan air. Air adalah keperluan. Kami perlukan air. Air adalah keperluan. Itu sahaja. Itu sahaja. Datuk Nazim, tadi disebut soal kerana tak sukakan pemimpin yang pemerintah yang terdahulu, maka akhirnya walaupun masalah air ini bukan lagi jadi masalah kerana faktor paling utama adalah tak suka yang dulu. Dia lebih kurang macam bakar nyamuk. Nyamuk semalam. Bakar hari ni. Dengan kelambu-kelambu. Tak bakar kelambu apa. Dan benda ni nyamuk tu benda tak ada. Jangan duk cerita pasal nyamuk dulu gigit orang lah banyak lah. Sudah. Sekarang ni kita dah ada satu tugasan yang kita perlu buat. Jadi teruskan tugasan itu. Pasal kita rakyat hari ini sebenarnya semua rakyat saya rasa memantau juga. Pasal kita mungkin juga sekarang ni banyak phone boleh cakap kan. Kalau tahap pengurusannya tidak baik, orang sama je orang kata, ataupun dulu lebih baik, sekarang lebih baik. Macam orang ada bini dua kan. Dia boleh banyak, mana lebih baik. Jadi ini satu masa ujian lah. Pada saya ini ujian kepada kerajaan-kerajaan yang memerintah untuk menunjukkan siapa yang lebih wise, yang bijaksana. Dan kita tidak perlu mendera pengguna bila ada timbulnya keadaan-keadaan tertentu. Pasal bukan nak bawa balik mati pun sebenarnya. Tak ada siapa nak bawa balik tanah ataupun pipe ni mati esok. Jadi kita duk tengok masa kita sekarang ni yang kita boleh buat ni, buat yang terbaik, berkhidmat. Saya boleh cakap macam ni pasal kita di Persatuan Pengguna Islam buat kerja, tak ada gaji pun, kita tolong orang. Tak ada kepentingan. Orang PKR ada, PAS ada, semua Cina ada, India ada, kita tolong habis-habisan. Pasal kalau kita boleh buat, kenapa orang yang dilantik tak boleh nak buat? Jadi bagilah perkhidmatan yang terbaik. Kita boleh buat. Dia bukan nak jual minyak.
bukan nak jual minyak yang kata kita baik, tapi kita telah melakukan benda-benda yang impossible, yang patutnya mereka ini malu pada kita. Malu pasal kita boleh buat, sedangkan kita mungkin tidak mempunyai upaya, dan kerajaan-kerajaan yang mempunyai upaya ini seharusnya tunjuklah yang terbaik. Kalau katakan sebelum ini kita marah pada kerajaan Barisan Nasional, bila ada peluang ni tunjuk yang lebih baik. Biar esok silap-silap Barisan Nasional boleh lebih ikut. Tidak begitu ke? Kalau kita ada wibawa, janganlah nak tunjuk dulu orang ni buat macam ni, kita pula buat teruk lagi nak balas dendam. Saya rasa itu bukan benda yang bijak. Itu salah satu sebab Datuk tak masuk politik tu. Memang sakit jiwa. Tak minat politik tu. Tak payahlah tu. Tak payahlah. Kita boleh buat, kita rasa kita nak buat, kita buat. Terima kasih Tok. Masa tu ada saya kata. InsyaAllah kita akan jumpa di lain masa dalam topik yang berbeza. Saya mohon maaf kepada anda pemanggil. Mohon maaf kepada Cik Mio tu? Tak kan? Cik Mio, saya maaf. Dia dunia akhirat. Kerana apa yang diperkatakan ini adalah sebagai tanggungjawab kita untuk berbicara dalam ruang bicara. Kerana itu kita sediakan platform kepada anda. Saya ingat stesen TV lain tak ada. Setiap malam. Ini the best lah. The best bernama. Yalah, PKR pun boleh tengok, BAS pun boleh tengok. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Telefonlah kami setiap malam. InsyaAllah kami akan layan tanpa memarahi sesiapa saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.